الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق Allahul Azim. Dan demi sesungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu. Dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Oleh itu ikutilah daku dan taatlah akan perintahku. Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini. Bahkan kami akan tetap menyembahnya hingga Nabi Musa kembali kepada kami. Sekembalinya Nabi Musa berkata, wahai Harun, apakah maknanya dan penghalangnya yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat daripada menurutiku? Adakah engkau engkar akan suruhanku? Nabi Harun menjawab, wahai anak ibuku, janganlah engkau merenggut janggutku, janganlah menarik rambut kepalaku. Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belahkan kaum Bani Israel sesama sendiri. Dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku. Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya kepada Samiri lalu bertanya, apakah pula halmu wahai Samiri? Ia menjawab, aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka. Lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu. Kemudian aku mencampakkannya. Dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku. Nabi Musa berkata kepada Samiri, jika demikian pergilah. Engkau adalah diusir dan dipulaukan. Kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini, jangan sentuh daku. Dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang kau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Dan sekarang lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau
sekian lama menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap. Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang meliputi pengetahuannya akan tiap-tiap sesuatu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Taha, surah yang ke-20 pada juzuk yang ke-16, pada ayat 90 sehingga ayat 98. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih menceritakan kisah Nabi Allah Musa, Harun dan Bani Israel. Bagaimana kisah penyembahan patung berhala patung anak lembu yang telah pun dilakukan oleh seorang lelaki bernama Samiri, salah seorang daripada orang munafik yang berada dalam kelompok kaum Nabi Allah Musa AS. Dan dia orang munafik yang terpengaruh, yang punya pengaruh yang besar. Ketika mana Nabi Allah Musa melintasi Laut Merah dengan ditenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya, maka waktu itu Bani Israel, sebahagian mereka yang sudah hidup lama dengan Fir'aun, terpengaruh dengan berhala. Maka bila mana sudah sekian lama mereka tidak menyembah berhala, mereka punya keinginan menyembah berhala. Mereka melalui satu kaum, mereka melihat kaum tadi, jadi waktu Musa AS bawa Bani Israel melintasi Laut Merah, mereka terserempak dengan satu kaum yang menyembah patung. Lalu salah seorang daripada Bani Israel berkata, kalaulah kami juga ada patung untuk disembah. Maka Musa As-Samiri mengambil kesempatan ini untuk buat patung, untuk disembah oleh sebahagian yang lemah iman ini. Dan Musa Samiri ini sebagaimana kita katakan seorang munafik dalam kalangan kaum Nabi Allah Musa. Dan demikian Allah jadikan sebagai ujian, setiap para nabi ada orang munafik di dalamnya yang menjadi musuh dalaman. Sama ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada munafik dalamnya. Bukan kelompok munafik zaman Rasul tersusun. Mereka ada ketuanya, mereka ada pembantu-pembantu mereka. Dan demikian juga yang berlaku pada Nabi Isa AS, ada munafiknya yang membawa kepada Nabi Isa dikepung oleh musuhnya. Demikian juga yang berlaku kepada seluruh para nabi yang berdakwah, di kalangan mereka ada munafiknya yang bertujuan melemahkan dakwah. Hatta Nabi Allah Lut ada munafiknya, isterinya sendiri, yang membocorkan rahsia sehingga Allah membinasakannya. Demikian juga Nabi Nuh ada munafiknya, juga isterinya. Supaya kita mengetahui dalam dakwah para nabi, apatah lagi dakwah kita di akhir zaman ini, ada kelompok munafik yang berbaju dengan baju Islam, yang bernama dengan nama Islam, tapi mereka tidak pernah menginginkan Islam itu naik. Bahkan mereka ingin menjatuhkan. Mereka mungkin berpakat, berkomplot, tanpa rasa segan, tanpa rasa malu. Dan alasan mereka tidak lain melainkan hawa nafsu. Sebagaimana kita akan lihat ketika mana Musa bertanya Samiri, kenapa kamu buat patung ni? Sebab apa? Alasan-alasan hawa nafsu. Maka bila Nabi Allah Musa bermunajat dengan Allah, bertemu dengan Allah di Gunung Turu Saina, pada hari di mana Allah hendak memberikan kepada Musa kitab Taurat yang mengandungi perintah dan larangan, ataupun disebut dengan bahasa mudah syariat. Kerana kita bila sebut syariat, ia terkandung dalamnya perintah dan larangan. Maka itu syariat. Maka Nabi Musa membawa bersamanya dengan 70 orang pemimpin. Dan Samiri tidak terpilih. Dan ini memudahkan dia lagi melakukan perancangan. Kerana ketua-ketua semua dibawa oleh Nabi Musa. Dan Nabi Allah Musa meninggalkan warisan kepimpinan kepada Nabi Harun. Nabi Allah Harun AS tidak berpengaruh. Bahkan antara beliau, Nabi Harun AS dengan Samiri lagi kuat pengaruh. Maka ketika itulah Nabi Allah Musa bermunajat dalam tempoh 40 hari
Dan Allah memberitahu Nabi Musa bahawa kaumnya telah terfitnah dengan penyembahan patung anak lembu yang dilakukan oleh seorang bernama Samiri, yang disebut namanya secara jelas oleh Allah untuk menunjukkan harus kita menamakan dan menyebut orang yang disebab kepada kekufuran. Dia disebut nama. Kalau ikut benda-benda aib jangan sebut. Tapi bila ia punca kekufuran dan punca pada maksiat besar, disebut nama. Maka Allah menyebut nama Samiri. Nabi Allah Musa telah pun diberitahu. Dan Musa melakukan perjalanan pulang. Kita dah cerita semalam tentang perjalanan Musa dengan penuh ghadbana asifah, marah dan kecewa. Marahnya kerana ini syirik, kecewanya kerana mereka baru diselamatkan oleh Allah daripada kezaliman Firaun. Sudah melihat bukti dan mukjizat kebenaran Allah, kebenaran perintahnya, kebenaran Rasul yang bernama Musa AS dan Harun. Tiba mereka dengan cepat syirik kepada Allah, tidak menunggu tempoh lama, kecewa. Maka Musa dalam perjalanan pulang. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini menceritakan apa peranan Harun. Sebab kita mungkin tertanya-tanya, bukankah Musa AS telah meninggalkan Harun memimpin Bani Israel? Bagaimana Harun ini gagal secara zahir? Ayatnya membendung kekufuran ini berlaku. Apakah Harun gagal atau Harun AS menggunakan kaedah akhafud dararain? Apakah Nabi Allah Harun AS lemah? Ataupun sebenarnya Nabi Allah Harun melihat kepada masalah yang tertentu? Maka Allah cerita untuk menunjukkan kesesatan yang berlaku kepada Bani Israel bukan kerana Harun tidak berperanan. Sebagaimana setengah kita melihat banyak kesesatan, dia orang kata ustaz buat kerja apa? Tok-tok guru buat kerja apa? Kan kita bila tengok maksiat berlaku, kita ingat orang-orang agama tak ada peranan. Tak mainkan peranan. Kita rasa begitu. Ni budak-budak yang tak semayang di sekolah, ustaz sekolah tu buat apa? Kan sekolah tu ada ustaz. Sekolah tu ada ustazah. Sampai budak mengandung, dua nikah, tak solat, ustaz buat kerja apa? Ke main game ni ustaz? Maka berlaku tohmahan. Supaya kita tahu, memang ada para pencegah, tapi kadang-kadang maksiat tu lebih kuat daripada pencegah. Yang menjadikan dia. Waktu kami di Mesir, banyak berlaku perkara-perkara yang teruk, yang menyalahi syariat. Orang tanya, mana fungsi Universiti Azhar? Azhar buat apa? Syekh Azhar buat apa? Ulama Azhar buat apa? Bukan kita tak buat apa, kita dah buat, tapi kita lemah dalam sistem yang kuat. Sama juga bila kita sebut sistem riba dan sebagainya. Ustaz-ustaz buat apa sampai riba berlaku? Kan kita macam seolah-olah kita ingat orang tak berperanan. Bila nampak orang miskin, kita kata, habis jabat zakat buat apa? Marah zakat pula. Mereka dah buat, tetapi kemiskinan terlalu besar. Peruntukan terlalu kecil supaya kita tidak beranggapan demikian. Bila saja kita melihat kemungkaran tidak dapat dibendung sepenuhnya, tak dapat dicegah, jangan cuba salahkan orang. Lihat, mereka mungkin sudah mainkan peranan. Tetapi pengaruh kekufuran itu kuat, pengaruh maksiat itu kuat dan sebagainya. Bagaimana kita tengok dalam sejarah. Sebab kalangan orang yang saya katakan bodoh melihat ahli agama tak berfungsi, tak berperanan. Jabat agama juga tak berfungsi, tak berperanan. Walhal peranan sudah dimainkan, tapi kekufuran itu kuat. Kesyirikan itu kuat, maksiat itu kuat. Sistem ke arah maksiat itu lebih disokong oleh orang berkuasa daripada yang lain. Sebab tu lihat kita ambil contoh sistem pembankan Islam. Kenapa lemah? Tetap konvensional juga timbul. Hatta anak-anak kita bila dapat pinjaman atau beasiswa, kena buka akaun secara konvensional. Atas setengah-setengah tempat bila buat pinjaman kena konvensional. Kenapa? Apakah bank Islam tak kuat? Ya, pengaruh bank konvensional lagi kuat kerana ada sokongan orang besar tertentu. Ini cerita supaya kita faham. Maka Bani Israel sesat. Harun ada. Harun tak buat apa? Kita dengar. Apa cerita Harun AS? Kata Allah, "Walaqad qala lahum Harun." Harun telah pun mencegah mereka. Siapa? Samiri dan pada pengikutnya. Yang jumlah mereka puluhan ribu. Dan mengikut riwayat sejarah, yang mengikut Nabi Allah Harun cuma 12,000 orang. Bakinya semuanya ikut
Samiri. Kita dah sebut sebelum ini bahawa jumlah Bani Israel yang keluar bersama Musa 70,000 orang. Ini jumlah yang keluar, yang diselamatkan oleh Nabi Allah Musa. Dan Musa AS pilih 70 orang, mewakili 70,000 orang, yang membentuk daripada 12 kabilah Bani Israel. Sampai hari ini, kabilah Yahudi jadi 12 kabilah besar. Sampai hari ini, anak-anak Yaqub alaihissalam. Maka bawa 70. Maka tinggal berapa orang? Tinggal lagi 69,000 lebih. 12,000 je ikut. Jadi 57,000 lagi. Kalau kita kira tu, lebih pada 2/3, lebih pada 2/3. Kalau merintah negara, majoriti. Kursi dia banyak. Kalau ikut negara lah. Ni 12,000. Yang baki lagi 57,000. Kalau kita ambil anggaran 70,000 yang kita sebut semalam. Bayangkan 12 lawan 57. Itu kalau secara kursi parlimen atau kursi pemilihan. Menang ke kalah? Kalah lah. Kita tengok bila kalangan orang Islam yang nak lawan dengan orang berpemikiran sekular. Dah kita tak menang kursi. Akhirnya kita tak boleh buat apa. Bukan makna kita tak buat apa. Tapi terbatas cegahan kita. Terbatas. Yang ni sudah menguasai 2/3. Mereka merintah. Sehingga Harun AS terpulau. Bukan yang buat kufur tu terpulau. Harun dengan jumlah yang sikit. Maka Allah cerita bantang Harun. Walaqad qala lahum. Allah menyebut walaqad dengan penegasan bahawa sesungguhnya Harun buat kerja lah. Harun berperanan alaihissalam. Qala lahum Harun. Harun berkata pada mereka, min sebelum itu lagi. Yani sebelum Musa balik mencegahnya. Ya kaum, wahai kaumku. Wahai umatku, innama futintum bih, kamu telah disesatkan oleh Samiri. Samiri ini tak betul ni. Dia menyesatkan kamu. Harun AS sudah menyebut perkataan futintum. Makna kamu disesat jauh sangat disebabkan perbuatan ini. Wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah pemurah. Dia tak sebut Tuhan kamu Allah, tapi dia sebut Ar-Rahman, supaya ingat balik nikmat Allah beri banyak. Kenapa kamu tega kufur pada Allah yang beri nikmat banyak? Yang patung yang kamu sembah ni tak beri nikmat apa pun. Kamu pula penat cipta dia. Allah yang beri pelbagai nikmat, selamat daripada Fir'aun. Bahkan diselamatkan daripada kejahatan kezalimannya, melintas Laut Merah dengan selamat. Bahkan kamu sepanjang Nabi Allah Musa hadir, kamu naik balik reputasi kamu sebagai umat yang hebat. Kerana di kalangan kamu lahir rasul yang hebat, Musa dan Harun. Dan mengalahkan kerajaan yang hebat, kerajaan Fir'aun dan Haman dan tenteranya. Maka kata Nabi Allah Harun, Tuhan kamu sebenar yang pemurah tu. Ini patung ni apa benda dia buat? Tak beri manfaat, tak beri mudarat. Bahkan kamu yang ciptakan. Fattabi'uni, maka ikut aku. Aku ni rasul. Wa ati'u amri, dan ta'atlah perintah aku. Baik, Nabi Allah Harun AS ketika mana bercakap dengan Bani Israel. Bahkan dia bercakap dengan pemimpinnya, sebagaimana dia bercakap dengan para penyokongnya tentang kesesatan dan tentang fitnah yang berlaku. Bila Nabi Allah Harun AS berkata kepada Bani Israel dengan menyebut wahai kaum, satu ungkapan lembut, wahai kaumku. Pertama, Nabi Allah Harun nak beritahu berhala itu palsu. Innama futintum bih, palsu. Yang kedua, Nabi Harun AS nak beritahu hakikat tauhid. Tuhan kamu, Tuhan pemurah. Tuan-tuan, kenapa disebut Tuhan pemurah? Sebab kita hidup ni, bila orang pandang Tuhan dengan maksud Allah yang memberi apa yang kita nak. Allah yang melindungi apa yang kita bimbang dan takut. Maka sesuailah dengan sifatnya Ar-Rahman. Yang pemurah, yang melindungi. Kemudian Nabi Allah Harun sebut, aku ni rasul. Fattabi'uni, aku rasul. Kemudian Nabi Harun merujuk kepada syariat, kepada rasul. Apa dia? Ati'u amri, kamu kena ikut aku. Pertama Nabi Harun kata, fattabi'uni, ikut aku sebab aku Nabi. Aku cegah kamu, apa autoriti aku? Kerana aku rasul. Tentang seorang kalau mencegah seseorang, mesti dia ada autoriti apa? Jaga, dia tak bagi kita masuk. Apa autoriti? Sebab dia jaga. Maka kita tak boleh masuk. Dia owner misalnya, maka dia boleh halang orang masuk.
Maka siapa yang mampu menghalang sebab aku ni Rasul. Dan kamu kena ikut Nabi. Lalu kata Nabi Allah, Harun wa ati'u amri. Kena. Mau tak mau kamu kena ikut perintah aku. Qalu, mereka menjawab. Baik, kenapa tak disebut Samiri jawab? Untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh Samiri sehingga mereka menjadi satu perkataan. Yang saya sebut tadi bukan Harun tidak cegah, tapi pengaruh kufur tu kuat. Akhirnya tidak dalam mana-mana sejarah dunia, bila suatu kesesatan menjadi ideologi, lalu mereka seperti bersepakat berkata demikian. Mereka berkata, lan nabraha alaih, kami tak akan tinggal menyembah berhala. Akifin, dan kami akan terus iktikaf depan berhala kami, yakni menyembahnya. Hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga Musa balik. Sebab Bani Israel cuma takut Nabi Musa. Nabi Musa terkenal dengan kerasnya, tegasnya. Dan Nabi Allah Musa terkenal dengan orang yang kita katakan nekat, Zul Azmi. Kalau dia nak halang, dia halang semua, dia tak kira berlaku apa-apa. Itu Musa AS. Dia orang kuat, dipanggil Zul Salabah. Zul Salabah yang jenis keras. Tegas, dia tak seperti Harun, lembut. Maka Bani Israel takut. Macam kita lah, kita dalam keluarga kita. Mak larang juga. Tapi anak tak takut mak, ayah. Bila ayah je larang, anak terkencing. Takut. Kekuatan ayah misalnya. Maka demikian Musa AS, dia kuat. Sehingga mereka kata, tunggu Musa balik. Setengah para mufassirin menyatakan, mereka beranggapan, sebab waktu Samiri buat patung lembu, dia kata, hadza ilahuna, hadza ilahukum, wa ilahu Musa fanasi. Inilah sebenar-benar Tuhan kamu. Dan inilah Tuhan Musa, tapi Musa lupa. Mereka, yakni Samiri, buat satu fitnah. Kononnya kalau pun Musa ada, Musa mesti suka kita semua berhala ni. Tak ada hal. Sebab tu mereka kata kita tak akan berhenti sampai Musa hentikan kita. Kerana pada fitnah dan provokasi yang dibawa, da'ayah yang dibawa oleh Samiri, kononnya Musa merestui. Kan menjadi biasa kita tuan-tuan. Bila bos tak ada, pemimpin tak ada, kalau ada orang nak buat salah, dia kata bos pun tak ada masalah lah. Okey. Dia akan gunakan nama bos. Tak payah jauh, kadang-kadang anak kita pun, abah kasih je. Abah kasih. Nanti tanya abah, rupanya abah tak kasih. Umi dia tanya, kenapa main telefon? Abah kasih je. Dia guna nama abah power lagi. Umi tegur tak nak dengar, abah kasih. Dia tunggu abah balik. Dah lari dah dia tahu abah tak kasih. Tapi guna nama abah, contohlah. Kita dah hidupkan macam tu, kadang-kadang nak justifikasikan perbuatan salah, cari agak orang ada kuasa atas tu. Ni yang buat sistem salah riba. Dia kata, ustaz pun masuk. Ni. Ustaz mana? Ada ustaz tu, dia pun okey je. Kita tanya ustaz tu. Rupanya ustaz pun tak okey. Dia kata, tak, saya tak ada bersuruh. Kan ramai orang bila dia menyeleweng, dia cuba sandarkan pada orang yang kononnya ada autoriti. Tapi bila kita cek tak pun. Maka ini yang berlaku kepada kaum Musa yang dipimpin, yang dipengaruhi oleh Samiri. Mereka kata, tunggu Musa je. Kamu tak ada autoriti nak cegah kami. Qala ya Harun. Maka bila sebut tunggu Musa, maka Musa AS sambung balik. Maka Musa yang pertama dia marah Harun. Untuk beritahu pada kita dalam sistem organisasi. Sebab umat ni organisasi. Bila berlaku apa-apa, mesti kita marah yang kita lantik jadi ketua dulu. Kita kan lantik ketua program. Ketua program kena marah dulu. Bukan masuk, last kena marah. Kalau kita buat program agak-agak tak lancar, kita kan dah lantik ketua program. Ni ketua program. Mana ketua program? Kita marah dia dulu. Kalau pun berlaku yang baik, kita puji dia dulu. Itu kan biasa dalam organisasi. Orang cari bos dulu. Tapi kalau bos dah buat peranan dia, orang cari siapa penyebab? Yang ownernya siapa? Mula-mula marah bos dulu lah. Kita dah lantik dia jadi bos. Manager. Dia patut bertanggungjawab. Tapi kalau dia benar buat tanggungjawab, namun berlaku juga, maka boleh kita tanya siapa yang pembuat owner sebenar. Ni cikgu kelas sebagai contoh. Dia pergi mesyuarat, dia pun lantik ketua kelas. Ni ketua kelas jaga budak-budak. Mana-mana bising, tulis nama. Atau mana bising, kau marah dia. Cikgu pun pergi mesyuarat. Kelas pun bising. Yang pertama, cikgu marah ketua kelas. Kau buat apa? Ketua kelas. Biar orang bising, kena marah dulu. Kalau kita dah halang cikgu, tapi ada seorang ni kalau kepala pengak ni. Dia kata cikgu tak marah pun bising. Dia kata macam tu.
Barulah cikgu cari mana ni kepala pengat ni. Mana yang jadi kepala yang buat onar. Baru dia marah. Memang itu sistem organisasi. Maka Musa AS memang marah Harun dulu. Harun tu Nabi, dia patut ada kekuatan dalam mencegah kemungkaran. Maka kata Nabi Allah Musa, ya Harun, wahai Harun, ma mana'aka, apa yang menghalangmu? Sini yang terjemah, ma manik. Manik tu, bahasa Melayu yang di, bahasa Arab dimelayukan, manik. Mana apa yang menghalang? Idh ra'aitahum, ketika mana kamu lihat mereka semua dallu sesat. Kenapa kamu tak halang mereka sesat? Di sini menunjukkan bahawa mana-mana perbuatan yang menyanggal perintah Allah dan Rasul maka sesat. Kita boleh menamakan perbuatan itu sesat. Seorang bila dibuat sekian, oh ni ajaran sesat. Ini pemikiran sesat. Ini perbuatan sesat. Boleh bila dia menyalahi dan menyanggahi. Wahai Harun, kamu buat apa bila tengok dia sesat? Alla tattabi'an. Kamu ni tak dengar ke cakap aku? Kerana Musa dah arahkan, jaga elok-elok. Alla tattabi'an. Kenapa kamu tak ikut cara aku? Mencegah kemungkaran. Afa asaita amri. Atau kamu nak lawan aku? Kata Nabi Allah Musa. Qala ya ibna Berkata Harun, wahai anak ibuku. Kenapa dia sebut wahai anak ibuku walau dia ialah adik-beradik si ibu sebab apa? Kerana ibu tu lebih lembut dari sudut panggilan. Maksudnya seorang anak bila nak berbincang, berbahas dengan adik-beradik, menyebut perkataan ibu itu lebih membawa sentimen. Kita kan kalau balik kampung cerita sebab apa nak tengok ayah. Okey, ada sentimentalnya. Tapi kalau nak tengok ibu lagi kuat sentimental dia. Itu kita cerita, ya bukan ayah sayang, mak sayang, tapi mak tu dia punya sentimental lagi kuat. Mak suruh. Dan kerana kelebihan ibu tu sendiri dari sudut ketaatan. Sebab yang selalu akan cuba satukan kita adik-beradik ni mak lah. Mak lah yang satu. Ya, ayah main juga peranan tapi oleh kerana ayah kejap ada, kejap tak ada macam biskut. Sibuk. Maka mak peranan dia ni. Panggil abang kau, panggil kakak kau sini, duduk sini. Maka Harun menyebut dengan lafaz isti'tah dia panggil. Itu bentuk kasih sayang. Wahai saudara seibuku. Dengar sinilah. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kamu tarik janggut aku, jangan kamu tarik rambut aku. Kisahnya Musa bila marah. Musa bila marah naik, tangan dia naik cepat. Dia kan kalau orang jenis pemarah ni kita boleh kenal, tangan dia cepat tak naik. Kalau dia marah, tangan lambat naik, itu biasa. Dia pemarah betul ni, tangan dia memang cepat naik. Pong, sebiji. Tak sedar dah, belah mana dia tampar. Pong, naik kaki dia. Itu memang jenis auto punya. Dia bukan manual punya. Bergerak cepat, gear masuk sendiri. Nabi Allah Musa bila dia marah, tangan kirinya tarik janggut Harun. Harun ni janggut banyak. Tarik, tangan kanannya senjah kepala. Tarik. Dia tarik macam gini. Pegang janggut kiri, boleh test lah siapa je janggut. Pegang, test sekali. Sakit. Terus jadi macam masuk, menodong masuk. Ataupun kita kata terus rapat. Maknanya Musa marah ni nak marah biar rapat-rapat sini. Sini kau, rapat sini. Tarik rambut. Apakah itu maksiat? Bukan maksiat. Untuk tunjukkan ketegasan Musa alaihissalam. Tarik rambut, tarik janggut bukan satu maksiat. Sebab tu Harun tak kata dosa kamu tarik rambut aku. Tak ada. Cuma Harun mengadu sakit je lah, sakit. Wahai saudara seibuku, janganlah duk tarik rambut menjanggut aku. Jangan ditarik. Apa kata Harun lagi? Inni khasyitu, puncanya aku tak halang keras. Aku bimbang antakula, engkau nanti akan kata aku, farraqta baina bani Israil walam tarqub qawli. Kamu telah pecah belahkan Bani Israel dan kamu tidak ikut saranan aku. Kisahnya, bila mana Harun cegah. Dan bersama 12,000 yang sokong dia. Maka sekumpulan ini pula untuk kekal menyembah patung anak lembu. Mereka berkata kami akan terus sembah sampai Musa balik. Musa yang akan putuskan. Nak teruskan atau tidak. Maka Nabi Allah Harun berfikir dia nak tinggalkan kaum ni. Yang menyembah kepada. Tapi dia ingat perintah Nabi Musa jangan jaga dia. Maka tak boleh tinggal lah. Kalau ikut duk PA perangai dia yang sembah berhala. Nak tinggal je lah. Pulau. Dan kaumnya ataupun yang mengikuti Harun AS yang tak berpuas hati dengan penyembahan berhala, mereka juga marah sebagaimana Harun marah. Dan kelompok yang semua berhala juga merasa marah, hampir mereka nak berperang.
Maka Harun tidak mahu buat keputusan tergesa-gesa sehingga berlaku perang sebelum Musa balik sehingga memecah belahkan Bani Israel. Sebab benda boleh selesai secara aman, maka aman dan kena sabar. Dan Nabi Allah Harun seorang yang bijaksana. Kalau dia bertindak, Musa suruh jaga elok-elok Bani Israel. Dan ternyata Bani Israel sebahagian yang munafik ini yang telah mempengaruhi keadaan, suasana sehingga mereka menyembah patung anak lembu. Melakukan syirik. Syirik satu jenayah besar. Tetapi syirik ini boleh dihentikan dengan taubat. Maksudnya dengan Isa memeluk Islam kembali. Dan Harun tahu bila Musa balik, Musa boleh selesaikan masalah ni. Maka Harun tidak mahu buat keputusan untuk memeranginya sebab ada jalan selamat untuk selesaikannya. Dan Harun AS pula hanyalah cuma penggantinya. Bukan tukang buat decision secara mutlak. Pada benda-benda tertentu dia boleh buat keputusan. Pada perkara yang sampai perang tak boleh. Kita pun kalau tengok sistem negara, siapa yang boleh isytiharkan perang? Dia bukan individu tertentu boleh isytihar perang. Dia mesti kalau negara mereka, presiden mereka dengan nasihat senat, dengan sokongan parlimen sekian-sekian, baru boleh isytihar perang. Supaya apa? Supaya tak terburu-buru. Ini melibatkan nyawa. Dan melibatkan negara akan hancur. Maka Nabi Allah Harun tak akan isytihar perang. Walaupun mencegah kemungkaran secara tegas itu perlu. Tapi kalau dia membawa mudarat lebih besar, maka ditangguhkan untuk satu tempoh. Macam kita ginilah tuan-tuan. Kita, kalau kita orang Islam, jadi minoriti. Dan ini negara kafir yang majoriti. Lalu mereka menghina agama kita. Kalau ikut kaedah, kita cegahlah. Cegah macam mana? Peranglah. Tapi kita berapa kerat? Kita adalah 100,000 katakan. Mereka ni merintah negara tu. Mereka ada juta. Apakah benar kaedah perang? Tak betul. Kita mencari jalan aman. Sebab tu umat Islam di Amerika sebagai contoh. Mereka ada berapa juta? Rakyat Amerika ada 300 juta. Orang Islam mungkin 7 juta je. Mungkin 4-7 juta. Mungkin. Ataupun di Britain. Berapa jumlah orang kafir? Berapa jumlah orang Islam? Kalau ikut setiap kali orang Islam dihina, perang je lah. Berbunuhan. Tak, ini tak menguntungkan. Masih ada jalan selamat. Bukan bersabar demi mengurangkan mudarat yang berlaku pada umat Islam. Bukan kadang-kadang umat Islam perlu masuk parti mereka. Sebab itu bila sebagai umat Islam di Amerika dalam menjaga hak. Kalau perang memang tak menang lah. Lagi betul bila mereka kata orang Islam ekstrim. Lalu mereka masuk parti Demokrat. Mereka masuk parti Republikan. Sebab di Amerika ada 2 parti. Macam Singapura juga, 2 parti. Kaedah ni. Tak nak banyak parti. Dia ada Republikan, dia ada Demokrat. Lalu umat Islam berisytihad masuk 2 parti. Untuk mengurangkan mudarat. Mengurangkan mudarat penghinaan terhadap Islam. Akhirnya sebahagian mereka masuk Rumah Putih. Masuk dalam pentadbiran. Menjadi Datuk Bandar. Dan mereka mula mengubah sebahagian perkara yang memudaratkan Islam dan umat Islam. Kalau mereka mengambil sikap berperang, rugi. Berapa kerat? Perang buat apa? Sebagaimana dalam peringkat awal Nabi berdakwah di kota Mekah. Nabi tak ambil keputusan perang lawan. Walaupun Umar Khattab dah ada, Hamzah dah ada, ni geng-geng kuat semua ada. Lawan Abu Jahal pula. Jangan. Kita duduk negara dia. Maka memilih sabar. Walaupun siapa mereka dia bunuh orang Islam. Bunuh Sumayyah binti Khayyab. Bunuh Yasir. Membutakan Zinnirah. Menggilakan Amir bin Fuhairah. Dan banyak lagi bentuk-bentuk kezaliman. Tapi Rasulullah mengambil sikap sabar, jangan lawan. Jangan perang, jangan perang. Even jangan balas balik pukulan. Sehinggalah Nabi berhijrah, ada negara. Baru berlaku perang. Kaedah sama, Harun faham. Takkan nak perang. Walau benda ni cuma tunggu sekejap biar Musa balik. Diselesaikan. Jadi apa Harun boleh buat? Apa yang Harun boleh buat? Sesudah ditegur, dicegah, kemudian mereka mula memberi amaran dan hampir hendak berperang antara penyokong Harun dan penyokong Samiri. Maka Harun mengambil tempoh menunggu. Sehingga Musa balik. Bila Musa mengingkari Harun, maka Harun kata, aku bimbang. Kalau aku ambil tindakan drastik, aku seperti memecah belahkan Bani Israel. Dan kamu akan kata ini tak ikut perintah aku yang sebenar. Menjaga kesatuan. Sebab perkara paling penting dalam negara, jaga kesatuan. Siapa pun yang memerintah, kalau dia gagal mewujudkan kesatuan, dia dah gagal dalam memerintah. Apatah lagi dengan pelbagai bangsa dan agama. Maka asas pemimpin tadi, dia kena pandai menyatukan. Mesti.
Itu siasah dia yang bijak. Kalau kerja pecah belah tak susah tuan-tuan. Kerja ni tak perlu cerdik. Orang bodoh pun boleh buat kalau gaduh. Kerja yang cerdik ni bila nak satukan orang berbalah, ini kerja orang cerdik je boleh buat. Orang bijak. Ini mujaddid je boleh buat. Ini orang berfikiran besar, orang berilmu besar, luas, yang boleh satukan orang. Kerja pecah belah tak susah. Senang je kita nak pecah belah. Itu bukan cara orang Islam. Orang Islam, bukan syariat Islam ajar kita penyatuan. Walaupun berbeza agama, kita ajar penyatuan. Sebagai Rasulullah buat dalam piagam Madinah, penyatuan. Walaupun berbeza bangsa, Nabi ajar penyatuan. Islam bukan ajar pecah belah ataupun resis. Tak, Islam tak ada resis. Islam melihat manusia ini satu umat. Sebab itu Rasulullah SAW tunjuk satu model bagaimana orang bukan Islam boleh aman dalam negara Islam. Bukan sampai hari ini, tuan-tuan carilah negara Islam, melainkan orang bukan Islam mendapat hak yang besar dalam negara tersebut. Jauh berbeza bila orang Islam menjadi minoriti. Ini siasah atau politik Nabi Allah Harun tidak mau berpecah belah. Lalu Nabi Musa tahu Harun tak salah dan Harun telah mengambil langkah perlu. Maka Musa pergi kepada siapa yang bawa onak? Samiri. Maka ini dialog Nabi Allah Musa dengan Samiri. Qala fama khatbuka ya Samiri? Apa kata kamu wahai Samiri? Kenapa kamu buat macam ni? Ya, apa jawab Samiri? Dulu Samiri kata macam Musa suruh. Tapi Musa lupa ini Tuhan. Tapi kali ini depan Musa dia cakap lain. Dia kata apa? Qala basurtu bima lam yabsuru bih. Faqabattu qabdatan min asari rasul. Fanabathtuha. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Aku lakukannya dengan hawa nafsu aku sebenarnya. Aku tengok benda yang mereka tak tengok. Apa yang dia tengok? Dia tengok kuda Jibril macam kita sebut semalam. Waktu Jibril AS menaiki kuda bersama dengan Bani Israel dalam menyelamatkan mereka daripada pengejaran Fir'aun ketika mana Laut Merah terbelah, maka Jibril AS berada di hadapan dan di belakang Nabi Allah Musa. Di tengah-tengah Bani Israel. Supaya Bani Israel yakin bahawa mereka tak akan ditangkap oleh Fir'aun. Kenapa Musa duduk belakang sekali? Ya, kalau malaikat duduk belakang sekali, mereka pun mungkin tak percaya malaikat. Nanti malaikat hilang. Ya, kita lepas bila dia hilang, kita tak boleh marah malaikat. Maka Musa duduk belakang. Mengambil tanggungjawab pemimpin. Sebab mana pun pemimpin, bila rakyat dalam keadaan tertentu, rakyat nak tengok dia ada sikap tanggungjawab. Itu perangai rakyat. Walaupun pemimpin tu tak boleh tolong secara total, secara sempurna, tapi nampak dia ada satu sikap tanggungjawab. Maka Musa AS duduk last sekali. Sekira-kira dekat dengan Firaun dan bala tenteranya. Manakala Samiri pula duduk depan sekali sebab nama orang munafik, dia nak selamat dulu sekali. Apa-apa pun dulu sekali. Bila dia depan sekali, depan tu ni ialah Jibril AS. Dan dia melihat tapak kaki kuda Jibril, waktu menapak satu tapak, mereka keluar rumput. Menghidupkan, subuh. Setiap kali Jibril bergerak dengan kenderaannya, maka subuh tanah. Maka dia pun ambil, kata dia, faqabattu qabdatan min asari rasul. Aku mengambil satu genggaman, qabdah genggaman. Daripada kesan Rasul. Rasul di sini Jibril AS. Ambil, aku simpan. Dan ini aku gunakan fanabathtuha. Aku gunakan waktu emas-emas tadi dibakar dan aku bentuk jadi patung anak lembu. Bila selesai anak lembu, aku campak pada patung anak lembu. Lalu dia pun berbunyi. Wa kadzalika, demikian itu semua kata Samiri, sawwalat li nafsi. Aku buat tu ikut aku je, tak ada sebab. Saja je. Ikut hawa nafsu. Yang sebelum ni dikata ini Tuhan kamu, Tuhan Musa, tapi Musa lupa nak beritahu. Kali ini betul-betul depan empunyanya Musa. Maka jangan dicakap tipu depan Musa. Maka dia kata ini kerana aku ikut hawa nafsu. Qala fadhhab. Lalu Musa kata, izhab. Keluar kamu, halau. Ini disebut dalam kaedah sebagai pemulauan masyarakat. Di mana Nabi Allah Musa AS menggunakan kaedah dalam menghalau Samiri ini sebagai satu yang kita namakan sebagai hukuman masyarakat keseluruhannya. Di mana Nabi Allah Musa tahu tak ada cara lain di mana orang sesat ini perlu disisihkan daripada masyarakat. Sebab kalau dihukum je begitu tak boleh, disisihkan. Sehingga masyarakat melihat kesudahannya macam mana hina. Maka kata Nabi Allah Musa, qala fadhhab, pergi kamu, berambus kamu. Fa innalaka fil hayah,
dalam kehidupan dunia ini, antakul, kamu akan kata la misas, jangan lagi sentuh aku. Contoh bila Samiri ni dihalau oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Dengan malunya sebab dia dah tipu Bani Israel. Dia kata bahawa ini Tuhan kamu, ini Tuhan Musa. Bila orang tipu ni tuan-tuan, dia akan malu. Maka Musa bila menghalaunya, maka dia tak ada sebab untuk membantah hukuman Musa. Sebab dia tahu jenayahnya cukup besar. Kesalahannya cukup serius. Maka dia dihalau oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dan menyebabkan dia sendiri akan berkata, la misas, jangan lagi sentuh aku. Tidak ada yang menyentuhnya, melainkan dia akan ditimpa dengan demam. Siapa sentuh dia, maka macam kita sebut COVID hari ni lah. Sentuh, kena. Tak boleh salam, jangan salam. Jangan salam saya. Jangan sentuh tangan saya. Yang pertama kata jangan salam, jangan sentuh itulah Samiri. Jangan sentuh. Dia kata begitu sebab bukan takut jangkit korang. Kerana dia dah mula rasa malu dengan penghinaan atau dengan hukuman tersebut. Sehingga dia takut untuk disentuh kerana bimbang orang menyentuh tu akan pukul dia. Jangan pegang saya, jangan pegang saya. Jangan sentuh saya. Dia bila orang tu takut seseorang, dia akan kata jangan sentuh saya. Jangan pegang saya. Sebab takut orang ni, pak, tak kepala dia. Ketakutan trauma tu sebab Musa dah hukum, dia dah tipu guna nama Musa dan Musa telah hukum dia. Maka dia bila jadi hukum negara, semua yang bersama dengan Nabi Allah Musa mungkin akan menghukumnya. Maka dia sebut jangan sentuh saya. La misas. Jangan sentuh. Kata Nabi Allah Musa, kamu dihukum di dunia sehingga kamu akan berkata la misas. Jangan sentuh aku. Itu hukuman di dunia. Kemudian kata Musa lagi, wa inna laka mau'idan, dan bagi kamu pula janji Allah akhirat kelak. Lan nukhlifah, yang tidak akan dimungkiri. Yani azab Allah. Wanzur, dan tengok ila ilahika, tengok Tuhan yang kamu tuhankan ni. Ini tengok patung lembu kamu. Apa yang aku nak buat? Alladhi zalta alaihi akifah, yang kamu sembah dia. La nuharriqannahu, aku akan bakar dia. Di sini syariat cerita membakar benda-benda batil. Sebab itu tuan-tuan, bila seorang dapat bahan-bahan sihir, maka bakar dia. Bakar ni dia akan menjadi penghinaan kepada khurafat itu sendiri dan penghinaan pada empunyanya. Itu Tok Bomo ni, ataupun kalau kita sebut sihir lah, barang-barang sihir yang dihantar ni, kalau dibakar, dia jadi satu penghinaan pada dia. Itu paling mereka takut, dibakar. Lanuharriqannahu, sebagaimana Musa bakar patung sesat dia yang disembah. Thumma lanansifannahu, kemudian akan kami tabur habuk dia tadi fil yam, dalam laut. Nasfan, secara berasingan. Itu patung tadi dibakar sehingga menjadi lebur. Dan diambil, dibuang, dicampur. Walaupun dibuat dari emas. Tapi bila benda bernilai digunakan untuk sesat, maka ia perlu dibuang. Oleh itu mah, kalau kita kata, tak apalah Nabi Musa bakar balik, buat gelang balik lah. Buat gelang balik. Yang pertama, gelang tadi kita dah cerita semalam, dia dicuri daripada bangsa Kipti. Hellah, untuk pinjam, untuk pergi madi kahwin, curi. Maka barang curi ni, kesudahan dia macam mana? Dilupuskan. Barang-barang curi bila tak boleh nak balik ke tuang dia balik, dilupuskan. Dia tak boleh milik pada orang lain. Kalau tidak, semua orang akan mencuri, gunakan kaedah tunggu waktu untuk ambil. Macam kita tengoklah CD-CD haram ke, barang-barang cetak rompak ke, kaedah apa yang dibuat, musnahkan. Dia tak boleh bagi-bagi. Kenapa? Kerana benda itu akan menjadi cara berkembangnya, kita katakan, penyelewengan dan kesalahan tadi. Dia caranya yang musnahkan benda itu. Musnahkan tak dia jejak lagi. Innama, bahawasanya Tuhan kamu, ialah Allah yang tidak ada Tuhan melain dia, wasi'a kulla syai'in ilma, yang mengetahui setiap sesuatu. Yang pertama, Musa AS hukum Samiri. Hukum di dunia, kemudian menyebut tentang balasan akhirat kelak. Yang kedua, Nabi Allah Musa buat apa? Pecahkan, patak, hancurkan, bakar patung yang punca sesat. Supaya, kenapa Nabi Allah Musa bakar? Supaya tunjuk dia tak ada kuasa. Yang kamu kata Tuhan ni tengok aku bakar, tak boleh buat apa pun. Tak boleh menghalang dirinya, tak boleh mendatangkan apa pun manfaat pada dirinya. Bukan dia berada dalam keadaan lemah. Maka kerana itulah Nabi Allah Musa membakar patung tersebut. Untuk menunjukkan patung-patung ini tak berkuasa. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW.
Waktu berhadapan dengan patung-patung berhala sembahan musyrikin Mekah, apa Nabi buat? Nabi hancurkan. Kenapa Nabi hancurkan? Nabi tunjuk dengan tongkat, wajah al-haq, wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan, kebatilan sememangnya akan hancur lebur. Dan Nabi Muhammad SAW tunjuk dengan tongkat, maka berhala itu pun jatuh lerai pecah. Lalu para sahabat pakat tolak semua bala pecah. Sebagian sahabat panjat Kaabah. Lalu tolak berhala di atas Kaabah, berderai pecah. Dan sebagian sahabat disuruh untuk memusnahkan berhala Zulkafatain, berhala Lata, Hubal, Uzza, di setiap tempat, di Taif, di setiap yang kabilah. Pergi hancurkan semua. Kenapa dihancurkan? Nak membatalkan i'tikad dan akidah bahawa patung ini Tuhan. Kalau betul di Tuhan, dia tak akan hancur. Bila hancur, dia cuma batu yang dibentuk menjadi patung, lalu disembah oleh manusia. Kalau itu dihancurkan patung. Nabi SAW tak ambil patung tu alih kat lain lah. Kalau kita semua Islam semua, patung ni alih kat lain. Tak, dihancurkan. Dipecahkan untuk tunjuk secara jelas, ini bukan Tuhan. Sebagaimana Musa bakar patung lembu, walau dari emas, dan dicampur buang. Bukan nilai emas tu penting, nilai akidah tu lebih penting. Kalau tengok emas kan ada nilai. Tapi bila benda bernilai disesatkan, dia tak ada nilai. Benda-benda bernilai cuba dilakukan secara sesat dan menyangrai syarak, maka dia tak akan ada nilai. Oleh sebab itu kalau arak tadi, dia letak pada botol emas, maka dengan botol-botol tu pecah sekali. Kenapa tak dinilai? Kerana dia mengandung benda yang haram. Tak boleh ambil botol tu nak jual untuk dapat emas. Sebab dia dah mengandung benda yang haram. Apapun benda yang bernilai setinggi mana pun, kalau ia membawa pada kesesatan, maka nilainya hilang secara otomatik. Sebab itu patung daripada emas yang terkata ada nilai. Tapi kerana ia penyelewengan, ia telah menyesatkan, dia tak dinilai, maka Nabi Allah Musa buang sejauh-jauh. Untuk menunjukkan patung ini tidak punya kuasa. Dan akhirnya hilang apa yang disebut sebagai penyembahan patung anak lembu. Tapi ini hukuman pada Samiri, ada hukuman pada penyembah. Yang tukang sembah pun tak akan terhalang hanya beralasan kita orang terpengaruh. Tak. Yang terpengaruh Tuhan kamu, tapi hukuman tak kamu kena. Sebab kamu tak guna otak, tak guna akal. Sehingga mudah dipengaruhi yang akan Allah sebut pada ayat yang berikutnya atau ayat yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.